Okey, kita akan pilih dahulu pilih pemboleh ubah. Okey, pilih pemboleh ubah. Kalau boleh, pilih pemboleh ubah. Kamu lihat berdasarkan persamaan yang diberi. Okey, setiap persamaan ini x tambah y sama dengan 7, 3x tambah y sama dengan 11 ni, setiap persamaan mempunyai dua pemboleh ubah. Jadi kamu boleh pilih mana-mana pemboleh ubah, sama ada x ataupun y. Cikgu ulang sekali lagi, kamu boleh pilih sama ada x ataupun y. Kamu tak boleh pilih kedua-duanya, mesti pilih satu sahaja. Okey, bagaimana ataupun tips untuk memilih pemboleh ubah? Okey, kalau cikgu akan pilih pemboleh ubah yang pekalinya. Pekali itu adalah nombor di hadapan pemboleh ubah. Pekalinya 1. Okey, contoh kamu tengok kat sini. Sini ada X kan? Okey. X sini pekali dia 1 sini X dia di bawah persamaan kedua pekali dia 3. Okey. So tak sama. Okey. Jadi kalau tak sama, boleh pilih juga, tapi langkah kerjanya akan bertambah sikit lah. Okey, tak apa, nanti kita akan bagi contoh lah. Contoh yang melibatkan pemboleh ubah yang tidak sama. Okey. Ni X pekali depan dia 1. Okey. Sini X pekali depannya 3. So, pekali di bahagian hadapannya tidak sama. Bila tak sama, langkah seterusnya nanti kamu kena samakan. So, dah bertambah satu kerja kat situ. Okey. Itu untuk X. Sekarang kita pilih Y. Kalau kamu pilih Y, kamu lihat pekali di hadapannya. Pekali di hadapan Y ini 1. Untuk persamaan kedua, pekali di hadapan Y-nya adalah 1 juga. Jadi, kalau cikgu akan pilih pekali di hadapan pemboleh ubah yang sama lah. Ini kes bagi kalau ada dua persamaan, kedua-dua pemboleh ubah pekalinya sama. Pekali tu apa dia? Pekali tu nombor di hadapan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tu apa? Huruf lah. Y, X, Z dan sebagainya. So kat sini pekali dia 1, sini 1. Jadi untuk mudahkan cikgu akan pilih pemboleh ubah Y. Tu langkah yang pertama. Pilih dahulu pemboleh ubah. So, cikgu dah pilih Y. Langkah yang kedua. Okey. Samakan. Sama. Dan. Samakan. Okey. Samakan. Pekali. Boleh. Ubah. Okey. Kemudian. Hapuskan. Hapuskan. Guna. Macam panjang sangat Okey, samakan pekali. Samakan pekali pemboleh ubah Kemudian hapuskan guna operasi tambah atau tolak Okey, tambah ataupun tolak. Okey, apa maksud dia ni? Samakan pekali pemboleh ubah. Okey, samakan pekali pemboleh ubah maksudnya, okey, kamu dah pilih Y. Okey, bila kamu pilih Y, kamu lihat pekali di hadapannya. Kalau dia tak sama, kamu kena samakan dia. Sebab tu cikgu pilih yang sama. Pekali kat depan Y ni 1 untuk persamaan 1. Pekali untuk persamaan 2 ini juga pekalinya adalah 1. Dah sama. Jadi cikgu tak payah samakan lagi. Okey? Ini untuk soalan 1 ini sebab setiap soalan berbeza bentuknya. So yang ini lebih mudah. Kita dah ada pekali di hadapan Y ni sama bagi kedua-dua persamaan. Jadi tak perlu samakan dah sebab dia dah sama. Kemudian, hapuskan guna operasi tambah atau tolak. Kamu kena hapuskan pemboleh ubah yang kamu pilih ini daripada persamaan 1 dan juga persamaan 2 menggunakan operasi tambah atau tolak. Apa maksudnya? Okey, pada persamaan 1, ni Y kan? Okey. Okey, kita ada persamaan 1, persamaan 2 kan? Okey. Kita ada persamaan 1, kita ada persamaan 2. So, kamu kena hapuskan guna operasi tambah ataupun tolak. Okey, kamu kena hapuskan Y
pemboleh ubah Y ini, okey, menggunakan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Okey, contoh okey, kalau kita ada, okey, sebelum tu, di tengah-tengah di antara persamaan 1 dan 2 ni, kita akan letakkan sama ada operasi tambah ataupun tolak bergantung kepada Y. Bergantung kepada pemboleh ubah yang kita nak hapuskan daripada persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau tak faham boleh respon terus Okey. So Y kat sini kita nak hapuskan kedua-dua persamaan ini. Bagaimana? Kita akan buat satu operasi di antara persamaan 1 dan juga persamaan 2. Okey, tapi operasi apa? Kita lihat dulu. Sini positif Y, bawah ini positif Y. Okey. Persamaan 1 salin je Y. Okey. Persamaan 2 pun Y juga. Dia positif positif. Cikgu tak tulis lah tapi dia positif. So operasi apa yang kita boleh letak di tengah-tengah ini supaya kita akan dapat kosong. Okey, ini 1Y kan. Ni kira 1Y lah, dia tak tulis tapi dia 1 nilai perkalinya. Okey, 1Y. Operasi apa kita nak letak kat tengah ni? Operasi apa kita nak letak kat tengah ni supaya bila kita selesaikan kedua-dua ini kita dapat kosong. Kita tak nak Y lagi. Kita nak dia kosong. Tambah ke tolak? Okey, betul. Tolak tolak. Kalau kamu tolak, 1Y tolak 1Y kamu akan dapat kosong. So dah tak ada lagi Y. Tapi kalau kamu letak tambah, 1Y tambah 1Y kamu akan dapat 2Y. So 2Y, maksudnya Y itu masih ada, masih wujud. So kita tak nak. Kita nak pastikan Y itu kita hapuskan dia, kita hilangkan dia. So kita guna operasi tolak. So automatik dekat atas ni operasinya adalah tolak. Persamaan 1 kita akan tolakkan dengan persamaan 2. Apa yang kita nak tolak? Sebutan yang sama mesti kita tolakkan dengan sebutan yang sama. Nombor dengan nombor. Tak boleh sebutan X tolakkan sebutan Y. Sebutan Y tolakkan sebutan X. Tak boleh. X mesti dengan X, Y dengan Y, nombor dengan nombor lah. Okey, tak apa. Cikgu tunjukkan. Ni contoh yang pertama. Kita ada Y tolak Y dapat kosong. Okey. Inilah persamaan 1 Y tolak dengan persamaan 2Y dapat kosong. Kemudian kita ada apa ni? X kan? Persamaan 1. So X tuliskan je X. Okey, tolak. Tulis tolak sebab kita tolak Kita dah letakkan operasi tolak. Tolak 3X. So dapat berapa? Ni 1 dia tak tulis lah tapi kita tahu nilainya 1. 1X tolak 3X dapat berapa? Tertinggal apa tu? Negatif Okey, negatif 2X. Okey. Kemudian kita dah selesaikan sebelah kiri. Ni ada simbol sama dengan kan? Tulis sama dengan, buat kurungan. Okey. Tengok yang sebelah kanan ni pula. Persamaan 1, 7. Sama juga, kita kena tolakkan dengan 11. So, 7 tolak 11. Kiralah 7 tolak 11 dapat negatif 4. Okey, ini step yang kedua. Okey. Step yang kedua ni kita nak samakan perkali, kemudian kita nak hapuskan. Okay, step yang kedua ni kita nak samakan perkali pada pemboleh ubah yang kita pilih daripada 1. Kemudian kita nak hapuskan pemboleh ubah tersebut yang kita pilih tu. Okey. Okey, langkah yang ketiga. Ni yang kedua, ni yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga kita gabungkan. Kita gabungkanlah. Gabungkan proses dua ini tadi. Okey, contoh apa maksud gabungkan ni? Okey, contohnya kat sini kan. 1Y tolak 1Y kita dapat kosong kan? Betul tak? So tulis je kosong kat sebelah kiri kamu. Okey. Apa-apa pun kita akan mula daripada sebelah kiri. Okey. Kemudian apa yang kamu dah selesaikan ni kamu tulis saja. So kosong. Kosong. Okey, ni tolak 2X. So tulis je tolak 2X. Kemudian ada tanda sama dengan kan? Tulis je tanda sama dengan. Kemudian ada negatif 4. Okey. Tu maksud dia gabungkan. So gabungkan saja kosong tolak 2X sama dengan negatif 4. Okey. Kemudian cikgu tulis kat sebelah ni. So kosong tolak 2X kita akan dapat negatif 2X sama dengan negatif 4 kan. Tulis je negatif 4.
Okey. Kemudian kita nak hilangkan, kita nak X sahaja, kita nak X So negatif 2 ni kita kena hapuskan dia. So bagi dengan negatif 2 kiri dan kanan. Okey, boleh potong atas bawah. So dapat X sebelah kiri sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2. Kita akan dapat 2 So X kamu sama dengan 2 lah. Okey, ingat titik persilangan bila sebut titik mesti kita kena dapatkan nilai X dan juga nilai Y. So kita dah dapatkan nilai X sama dengan 2. Kita nak dapatkan nilai Y. So X sama dengan 2 ni kamu boleh pilih. Kamu nak gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Okey, cikgu pilih persamaan 1 lah. Okey, katakan persamaan 1 kamu X tambah Y. Ni persamaan 1 kamu X tambah Y sama dengan 7. So X kamu sama dengan 2 kan, tadi kamu kira. So gantikan dalam ni, persamaan 1. So ganti X sama dengan, ini langkah yang ke berapa ni? Keempat So langkah yang keempat. Okey. Ganti X sama dengan 2 dalam persamaan 1. Ini maksudnya persamaan 1 So gantikanlah 2 tambah Y sama dengan 7. So Y kamu sama dengan 7 tolak 2 lah. So Y kamu sama dengan 5. So kamu dah ada nilai X sama dengan 2, kamu dah ada Y sama dengan 5. Maka itulah titik persilangan kamu. Buatlah sedikit kesimpulan. Maka titik persilangan ialah 2, 5. Okey? Ini sahaja. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Okey, tak ada. Bagusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dapatlah. Kamu faham lah Kalau tak ada, kita pergi contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua ni soalannya sedikit berbeza. Okey. Tapi langkah prosesnya masih lagi sama. So, kita ada 2X tambah Y sama dengan 10. Ini persamaan 1. 3X tolak 2Y sama dengan 1. Ini persamaan 2. Okey. Jadi, step yang sama. Kita nak pilih pemboleh ubah. Pilih pemboleh ubah dahulu. So, katakan kita lihat kat sini X. Persamaan 1 dan juga X pada persamaan 2. So, sini 2X, sini 3X. So, kalau nak pilih, kalau nak pilih boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kamu kena apa? Kamu kena samakan perkali kat depan ni. Bagaimana? Kat 2 ni kena darabkan dengan 3. So, atas ni semua kamu kena darabkan dengan 3. Yang bahagian persamaan kedua ini, 3 ni kamu kena darabkan dengan 2. Automatik. Keseluruhan persamaan kedua ini kamu kena darabkan dengan 2. So, dua-dua ni kamu kena darabkan. Jadi, kerja kamu macam lebih sikit lah. Kalau kamu ambil X. Okey, kalau kita ambil Y sebagai pemboleh ubah kamu yang kita nak pilih. So, kalau kamu ambil Y, perkali kat depan dia 1. Okey, untuk persamaan 2, perkali Y dia adalah 2. Okey. Jadi kalau cikgu pilih yang ini sebab kamu hanya perlu kamu kena samakan perkali kat depannya, tapi bukan kedua-dua persamaan kamu kena samakan. Satu saja, persamaan 1 ini, okey, perkali dia 1 kan? Macam mana nak jadikan dia 2? Kamu kena darab dengan 2. Maksudnya di sini, pada persamaan 1, okey, dari cikgu pilih X cikgu pilih Y Okey, cikgu pilih Y. Dari persamaan 1, kamu darabkan dengan 2 supaya kamu dapat perkali di hadapan Y ini sama dengan perkali di hadapan Y pada persamaan 2 iaitu 2. Okey. So cikgu akan darabkan. So dia akan dapat 2X So persamaan 1 ni semua kena darabkan dengan 2. So 2X. 2X darab 2 dapat 4X. Okey. Kita darabkan dari persamaan 1 darabkan dengan 2. So 2X darab 2 tambah Y darab 2 kita akan dapat tambah 2Y sama dengan 10 pun kena darab dengan 2. So dapat 20. Okey. Jadi kita dah dapat satu persamaan yang barulah. Cikgu lebih suka letak dia persamaan 3. Okey. Okey.
Persamaan 3. Okey. So, ada 3 persamaan kat sini. Okey, sekarang langkah yang kedua. Okey, kamu dah samakan betul. Pada langkah pertama ni pun kamu dah. Okey, kita samakan. Samakan pemboleh ubah. Cikgu dah buat dah kat atas tadi. Samakan pemboleh ubah. Kemudian hapuskan. Okey. Macam mana kita nak samakan? Kamu dah samakan tadi So kita ada persamaan 3, cikgu tulis kat sini 4x tambah 2y sama dengan 20. So ini persamaan 3 dan kita ada persamaan 2, 3x tolak 2y sama dengan 1. So persamaan 1 ni kita dah tak tengok dah. Okey, sebab kita dah ubah dia jadi persamaan 3. Kita dah darabkan dengan 2 untuk kita samakan perkali pada pemboleh ubah y tu. Okey. So ini persamaan 2 kamu. Okey, so bila kita dah samakan, kita nak hapuskan. So kita ada persamaan 3. Tengok step cikgu tulis tadi, persamaan 3, sini persamaan 2. Okey. So apa operasi kita nak letak di tengah-tengahnya, sama ada tambah ataupun tolak. So cikgu letak dulu dua-dua. Okey. Katakan kita akan lihat pada y sebab kita nak hapuskan y. Kan kamu dah pilih y tadi kan. So y tu juga kita akan hapuskan bila kita dah samakan perkali di hadapannya. Okey. Kalau kamu ambil 2y, yang persamaan 3 ni 2y. Kalau kita ambil tambah, kita ambil tambah dulu. Tambah, 2y tambah negatif 2y. Dapat berapa ni? Agak-agak kamu. 2y tambah negatif 2y. Dapat berapa? Dapat kosong. Betul Nurin. So, dapat kosong. So, automatik lah kita akan pilih tambah. Sebab apa? Sebab bila kita guna operasi tambah, kamu dapat nilai y dia kosong. So, dah tak ada lagi y. Okey? So, automatik pada bahagian atas ni, kita akan gunakan operasi tambah. So, persamaan 3 ni akan ditambahkan dengan persamaan 2. Bagaimana? Sama macam contoh yang pertama tadi. 4x. Tulis 4x. Kemudian tambah. Tambah kan? Persamaan 2 dia apa? 3x. Ingat sebutan mesti diselesaikan dengan sebutan yang sama. So 4x tambah 3x kita dapat 7x. So 2y ni kita dah buat dah tadi. 2y tambah negatif 2y. Dah buat dah. So tak payah buat dah lah. Kemudian sama dengan kan? Tulis sama dengan. Kemudian sebelah kanan ini. 20 tambah 1. Persamaan 3 tambah persamaan 1. Persamaan 2. 20 tambah 1. So, kita akan dapat 21. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Gabungkan dia. Gabungkan. So, gabungkan. Kosong. Ni 7x kan. Dia tak ada tulis negatif kan. Maksudnya dia positif. So, tulis positif. 7x. Ni sama dengan kan. Tulis sama dengan 21. Dah. Ini kita dah gabungkan dia. Kemudian selesaikan. 0 tambah 7x kita dapat 7x sama dengan 21. So kita nak dapatkan nilai x. 7 ni kita bahagikan dengan dirinya sendiri. Kita tak nak. 7 ni kita tak nak. Kanan pun kena bahagikan dengan 7 lah. So boleh potong sebelah kiri. So tinggal x sama dengan 21 bahagi 7. Kita dapat 3. Betul. So kamu pun alert dengan apa yang cikgu sampaikan ni. Kena tahulah. So x kamu sama dengan 3. Kemudian langkah yang keberapa ni? Langkah yang 1, 2. Sorry, ni langkah yang ketiga langkah yang ketiga. So kita nak pergi pada langkah yang keempat. Kita akan gantikan So gantikan x sama dengan 3 dalam mana-mana persamaan yang kamu sukalah. Kalau cikgu ambil persamaan 1 je. 2x tambah y sama dengan 10. Dalam persamaan 1.
So, persamaan satu dia 2x tambah y sama dengan 10. So, gantikan nilai x dalam persamaan ini. 2 darab 3 tambah y sama dengan 10. So, 2 darab 3 dapat 6. Tambah y sama dengan 10. So, y kamu sama dengan 10 tolak 6. So, y kamu sama dengan 4. So, dah dapat dah titik persilangan dia. Maka, titik persilangan ialah x3 y y dia 4. Okey, dah siap. Itu saja. Okey, ada soalan tak? Ada soalan setakat ni. Kalau tak ada, kita teruskan contoh yang seterusnya. Okey, tak ada Navy. Kita ada Anik, Danish, Hira Jadai, Lim Jiajid, Muhammad Irfan, Navy, Nurin, Sandra, Sudi, Vishal. Ini tak ramai hari ni. Okey, so kalau tak ada soalan, kita teruskan lagi. Okey, ini contoh yang seterusnya. Okey, agak-agak boleh cuba buat dulu tak? Okey, kamu pilih, cikgu tunjukkan kat sini. Kamu nak selesaikan. Okey, pilih pemboleh ubah terlebih dahulu. Okey, so kat sini kamu nak pilih apa? Pemboleh ubah yang mana? Cikgu minta pandangan daripada kamu. Kamu fikirkan dulu, kamu nak pilih pemboleh ubah yang mana? X ke Y? Okey, kamu nak ambil Y Okey. Terima kasih respon Nurin. Okey, so kamu nak ambil Y sebagai pemboleh ubah lah. Okey. So, kamu kena lihat pada Y lah kat sini. Okey, kita nak samakan, betul? Kita nak samakan dan kita nak hapuskan dia Okey, bagaimana? Okey, kamu lihat kat sini. Sini kita ada 3Y. Okey. Sini kita ada 3Y. Sini kita ada 2Y. Macam mana kita nak hapuskan dia? Kalau dia tak sama, apa yang kamu kena buat pada 3Y ini? Apa yang kamu kena buat pada 2Y ini? Boleh tak seorang terangkan pada cikgu? Sekarang ni dia tak sama. Perkali dia yang untuk persamaan 1 ni, ni persamaan 1, ini persamaan 2. Apa kita nak kena buat kat sini? Sini 3Y, 3. Sini 2Y, 2. Dia tak sama ni. Apa yang kamu kena buat? Okey, persamaan 1 ni kena darab berapa? 2. Okey, betul. Persamaan 1 ni kamu akan darab 2. Persamaan 2? Okey, betul. Kamu silangkan dia. So, darabkan dia 3 ni darab je lah dengan 2. So, 2 ni kena darabkan dengan 3. So, automatik untuk persamaan 1 ni, semuanya kena darabkan dengan 2. Persamaan 2 ni, automatik semua kiri dan kanan kena darabkan dengan 3. Semua terlibat. Bukan Y sahaja, tapi melibatkan semua. Okey, tak apa, cikgu tunjuk kat bawah ni. So, dari persamaan 1 darab 2. Dari persamaan 2 darab 3. So, bagaimana kamu boleh lihat kat sini? So, persamaan 1 darab dengan 2. So, 5X darab 2 kita dapat 10X. Tambah 3Y darab 2 kita dapat 6Y. Sama dengan 2 darab 2 4. Okey, betul. Kemudian persamaan 2 ni 3X darab dengan 3. Kita dapat 9X. Kemudian negatif 2 darab 3 kita dapat negatif 6Y. Sama dengan, tulis sama dengan. Okey. Negatif 14 darab 3 berapa? Negatif 14 darab 3.
Wah, sifir ni. Okay, dapat negatif 42. Betul. Okey. Sekarang kamu perhatikan. So, kita dah dapat perkali depan Y ni dah sama. Okey. So, mudah untuk kita hapuskan. Bagaimana? Okey, kita ada persamaan yang baru lah ni. Ni kita letaklah persamaan 3. Ini persamaan 4. So, kita akan lihat persamaan 3 dan persamaan 4. Cuma operasi dekat sini kita tak tahu lagi. Sama ada tambah ataupun tolak. Bergantung kepada ini. Okey. So, kita ada positif 6Y. Kita lihat pada Y lah sebab kamu pilih pemboleh ubah Y. So, 6Y untuk persamaan 3. Negatif 6Y untuk persamaan 4. Okey. Macam mana kita nak dapatkan hasil operasi daripada 6Y ni dengan negatif 6Y ni? Bila kita selesaikan dia, kita dapat kosong. Kamu nak letak operasi tambah ke tolak? Yang ni kamu kena fikirkan. Kamu kena cubalah. Kalau letak positif, dapat tak kosong? Kalau letak negatif, dapat tak kosong? Okey, kalau kamu pilih positif, kamu kena try lah. Kalau 6Y tambah negatif 6Y dapat berapa? Kamu akan dapat kosong kan kalau kamu ambil positif. Kalau kamu ambil negatif, 6Y, okay, tolak negatif 6Y. Ingat tolak jumpa negatif dia akan jadi positif. Jadi 6Y tambah 6Y dapat 12Y. So, dia dah tak jadi kosong. So, salah lah. So, automatik kita akan ambil positif. So, yang negatif ni kita tak boleh ambil sebab kamu tak dapat Y-nya kosong. Sebab kita nak hapuskan Y, maka kita kena pilih operasi yang bila kita letakkan dia dapat kosong di akhirnya. Okay, so operasi tambah. So, persamaan 3 ni kita akan tambahkan dengan persamaan 4. So, kita tengoklah persamaan 3 kita ada 10. Okay, kita ada 10X. Okay, tambah kan? Ni tambah kan? Tambah 9X. Ingat sebutan mesti diselesaikan dengan sebutan yang sama. So, 10X tambah 9X, kita dapat 19X. Okay. Kemudian kita ada apa dia? 6Y ni kita dah buat dah. So, tak payah buat lagi. Kemudian kita ada sama dengan, buat kurungan. Kemudian kita ada 4. So, 4 tambah, okay, 4 tambah negatif 42. So, 4 tambah negatif 42. Cikgu buat kurungan. So, 4 tambah negatif 42, kamu dapat berapa? Boleh tak seorang respon? 4 tambah negatif. Okey, betul. Negatif 38. Ini step yang kedua lah. Nampak? Kamu dah selesaikan ikut sebutan yang sama dan nombor dengan nombor. Kita nak pergi pada step yang seterusnya. Kita nak gabungkan. Step yang ketiga. So, gabungkan. So, gabungkanlah. Macam mana? Tengok kat sini. So, kita ada kosong. Kita ada 19X. Kita ada sama dengan. Kita ada negatif 38. So, cara tulis dia. Okay, kosong tambah 19X sama dengan negatif 38 kan? Cek balik. Betul tak? So, kosong 19X sama dengan negatif 38. Okay, betul lah. Kita dah gabungkan dia. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. So, 19X sama dengan negatif 38. Kosong ni dah hilang lah. Dia tak ada lagi. Okay. So, kita nak nilai X kan. So, 19 ni kita kena bahagikan dengan 19 dengan dirinya sendiri supaya kita boleh hapuskan dia. So, ini pun kena bagi dengan 19. So, ni boleh potong. Tinggal X sama dengan negatif 38 bagi 19 berapa? So X kamu nanti akan dapat X sama dengan negatif 2. Okey? Kemudian dah dapat nilai X, kita nak cari nilai Y. So, gantikan X sama dengan negatif 2 dalam mana-mana persamaan yang kamu suka. Okey? Mana-mana? Dalam
mana-mana persamaan yang kamu suka. Kalau cikgu ambil yang mana? Okey. Kalau cikgu ambil je yang atas ni ke? 5x tambah 3y sama dengan 2. Persamaan 1 cikgu ambil contoh. Okey. 5x tambah 3y sama dengan 2 Okey, so 5x cikgu ambil persamaan 1 So 5x tambah 3y sama dengan 2. So cikgu gantikan sahaja nilai x ni. So 5, x ni negatif 2 tambah 3y sama dengan 2 lah. So 5 darab negatif 2 kita dapat negatif 10 tambah 3y sama dengan 2. Pindahkan negatif 10 ni sebelah kanan ya. So kita tinggal kat sini 3y sama dengan 2. Okey, negatif 10 pindah kanan jadi positif 10. So kita akan dapat 3y sama dengan 12. Okey. So 3y sama dengan 12 lah. 3y sama dengan 12. Saya tulis semula kat sini. So kita nak y. So 3 ni kita tak nak, bahagi dengan 3. Sebelah kiri kanan pun kena bahagi dengan 3. Okey. So kita boleh potong atas bawah. So tinggal y sama dengan 12 bagi 3 dapat berapa? 12 bahagi 3 dapat berapa? Okey, betul. Y-nya sama dengan 4. Maka kita dah dapat dah titik dia. Okey. X kamu. Okey, titik persilangan. Sorry, salin dulu. Titik persilangan ialah X dia berapa tadi? Negatif 2 Okey, X negatif 2. Negatif 2. Y dia 4. Dah siap. Inilah titik persilangannya, okey? Itu sahaja. Tak susah pun sebenarnya. Dia mudah je. Cuma kamu kena tahulah by steps. Macam mana nak selesaikan kalau guna kaedah penghapusan. Okey? Ada soalan setakat ini? Okey, tak ada. Kalau tidak ada, okey, cikgu nak kamu cuba selesaikan satu soalan ini. Okey, ni dia. Okey, X tambah 2Y sama dengan 16. Ini persamaan yang pertama. Dan kita ada 4X tambah Y sama dengan 1. Ini persamaan 2. Cuba dapatkan titik persilangannya. Okey, cuba dapatkan sekarang guna kaedah penghapusan. Kamu cuba buat setakat mana yang kamu mampu. Cuba bagi masa 5 minit
Okey, dah dapat ke? Belum. Sampai mana dah? Okey, teruskan sikit lagi tu. Yang lain cuba juga takkan seorang je, ramai ni. Sandra ada, Nevi, Irfan, Bibja.
Okey, dia dah dapat ke? Okey, dah, masa dah habis. Ha, ada yang cuba dapat? Cuba jawab. Cuba jaya. Ya, betul. Titik persilangan. 2, 6 Okey. Ada lagi? Nurin dah. Siapa lagi yang dah cuba jawab? Angeline, Adila, Anik, Danish ada cuba jawab tak? Hira, Lim Jaji, Muhammad Ifan, Nivi, Sandra, Shudi Shwa, Sri Shalini. Takkan seorang je. No response. Okey, tak apa. Nurin 26 Okey, kita semak Dia sebenarnya kalau penghapusan ni mungkin kamu ada cara kamu. Okey, tapi walau bagaimanapun kita masih lagi sepatutnya dapat nilai yang sama lah di akhirnya. Okey. Sekarang ni kita selesaikan. So kita nak pilih pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang kamu pilih. Okey. Nurin, kamu pilih pemboleh ubah apa? Y. Y juga. Okey, Y. So pemboleh ubah Y kamu pilih. So nombor 2 kita samakan. Samakan dan kita hapuskan pemboleh ubah Y tu. Okey, kita nak samakan. So Y ni kamu buat apa tadi? Di mana yang kamu darab tu? Persamaan 2 ni. Okey, so persamaan 2 ni persamaan 2 Yang atas ni persamaan 1. Okey, so dari persamaan 2, kamu akan darabkan dengan 2, okey? Ni kita ikut Nurin So semua persamaan, semua yang ada dalam persamaan 2 ni kita akan darabkan dengan 2. So 4 ni cuba buat kat sini sikit. Okey. 4x darab 2 kita dapat 8x Y darab 2 kita akan dapat, okey ni positif sebab ada positif, 2y
sama dengan 1. 1 darab 2 kita dapat 2. Semak jalan kerja kamu Nurin. Kalau salah ke betul ke, boleh semak terus. Okay, so kita dapat persamaan yang baru. 8x tambah 2y sama dengan 2. So ini persamaan baru kamu, persamaan 3 lah cikgu letak. Okay, sekarang kita ada persamaan 3. Okay, dan kita kena lihat persamaan satu lah, sebab persamaan 2 ni baru je kita guna untuk jadikan persamaan 3. So kita akan kaitkan persamaan 3 dengan persamaan 1. Cuma kat tengah-tengah ni operasi apa? Itu kita kena lihat pada y. Y yang kita nak hapuskan, betul? So persamaan 3 kamu 2y Okey, 2y. Ni persamaan 3 ni yang cikgu arrow ni. 2y. So persamaan 1 kamu juga dia positif 2y. So 2y. So kat sini terang lagi bersuluh. Operasi apa kamu nak letak ni supaya kita boleh hapuskan 2y ni? Pembeli ubah ni. Okey, tolak kan? Okey. So tolak 2y tolak 2y kita dapat kosong. So automatik persamaan 3 kita akan tolakkan dengan persamaan 1. Okey. Kita selesaikan satu-satu. So persamaan 3 dia 8x. Okey, 8x tolak persamaan 1 yang ada x. Tolak x So tolak x. So kamu dapat 7x. Okey, 8x tolak x 7x lah. Okey, kemudian 2y kita dah selesaikan dah tadi. 2y dengan 2y yang kat atas ni. So tak payah lagi buat. So kemudian kita lihat sama dengan. So letak sama dengan kurungan. Okey. Kemudian kita lihat nombor pula. Okey, ni 2 kan. So 2 tolak persamaan 1. Nilainya 16. So tolak 16. So berapa kamu dapat? Negatif 14. Okey. So 2 tolak 16 dapat negatif 14. So kita dah ada kosong, kita dah ada 7x, kita dah ada sama dengan, kita dah ada negatif 14. Kita akan gabungkan dia. Okay. So kita ada tadi kosong, kita ada 7x, gabungkan dia Ni step yang keempat. Step yang ketiga Step yang ketiga, kita gabungkan. So kita ada kosong tambah 7x sama dengan negatif 14. Ini bila kita dah gabungkan dia. Okey. So, kosong tambah 7x, kita dapat 7x sahaja sama dengan negatif 14. Okey. Kemudian kita hilangkan 7 ni, kita tak nak. Bahagikan dengan 7 lah. Potong. So, x kamu sama dengan negatif 2. Okey. Tadi Nurin dapat 2 kan? Macam mana boleh hilang negatif tu? Kalau kamu buat 1 dengan 3 pun, kamu masih lagi akan dapat jawapan yang sama tau. Kat mana? Sebab okay. Sebab kalau kamu ambil persamaan 1, okay, 2y tolak dengan 2y masih dapat kosong. Okay, x tolakkan dengan, x tolakkan dengan 8x. Okay, x tolak dengan 8x. Okay, dekat sini sedikit berbeza. Kamu akan dapat negatif 7x. Tetapi, cuba kamu lihat dekat sini nombor 16. Okay, 16 tolak dengan 2. 16. Ni terbalik kan? Ni 2 tolak 16. Kalau kamu tolak persamaan 1 tolak persamaan 3, 16 tolak 2. Sudah akan dapat 14. Jawapan kamu jawapan kamu masih jawapan kamu masih lagi betul sebenarnya. Di mana kesilapan tu? Okey, tadi kan x tolak 8x. So dapat negatif 7x. Tu ke? Okey. Ini yang kamu buat kan, betul? Kan Nurin? Ke salah? Betul lah kan? X tolak 8x kan? Dapat negatif 7x. Kemudian kamu ada 16 kan? 16 tolak 2, betul? Sama dengan
Kat mana? Sebab okey, ni satu. Macam 1 tolak 8 lah. 1 tolak 8. Berapa? Negatif 7. So, negatif 7. Letak X kat belakang dia di sini yang kamu silap So, kamu nampak di mana kesilapan kamu. Kesilapan kecil tu tapi habis. Jawapan kamu salah. Daripada X sampailah ke Y. Kena berhati-hati ya. Bila melibatkan tanda positif dan juga negatif. Tak apa. Sekurang-kurangnya kamu nampak di mana kamu punya kekuatan dan kamu punya kelemahan kamu, okey? Dalam menyelesaikan soalan ini. So, langkah yang keempat, kita nak gantikan, okey? X sama dengan negatif 2 dalam mana-mana persamaan lah. Okey? Dalam mana-mana persamaan. Katakan cikgu ambil persamaan 1. X tambah 2Y sama dengan 16. Okey? Persamaan 1. So, X tambah 2Y Cikgu lupa dah. X tambah 2Y. Okey, betul. So, X tambah 2Y sama dengan 16. So, gantikan X. Negatif 2 tambah 2Y sama dengan 16. Okey, 2Y. Negatif 2 pindah kanan dia jadi positif. So, 16 tambah 2. So, dia jadi tambah. Okey, so 2Y sama dengan 18. Okey, yang ni kita boleh selesaikan lah. Okey, so Y kamu 18 bahagi 2 kan. So kita nak hilangkan 2 ni kan. So kena bahagi dengan 2 lah. Kiri dan kanan. So boleh potong. So Y kamu dapat berapa? 18 bahagi 2. Dapat. Ya, betul. Dapat 9 okey. So X kamu, sorry, buat yang baru. So X kamu negatif 2, Y kamu 9. Tadi Nurin dapat 26 nampak? Bila 2 ni kamu dah salah, automatik nilai Y pun kamu akan jadi salah Nurin. Sebabkan tanda. Tanda tu, negatif, positif tu kena berhati-hati. Okey, so inilah titik persilangannya. Negatif 2, 9. Okey. So bila salah tu memang tak ada markah lah Nurin. Kemungkinan besar markah kamu dapat 1 je. Kalau. Jadi kena berhati-hati So bolehlah tulis sikit. So titik persilangan ialah pada negatif 2, 9. Tu sahaja. Okey. Macam mana nak semak jawapan kamu betul ataupun salah? Kamu boleh guna aplikasi yang cikgu bagi tahu sebelum ini, GeoGebra tu. Okey? Aplikasi GeoGebra tu kamu boleh semak jawapan, tapi tidak adalah jalan kerja. Sekarang ni jalan kerja ada markah. Okey, dalam peperiksaan pun kena ada jalan kerja sebab jalan kerja itu ada markahnya bersama dengan jawapan, okey? Jadi cikgu nak tanyalah sikit ni. Daripada ketiga-tiga kaedah ni, kaedah graf, kaedah penghapusan, kaedah pergantian, mana yang kamu suka sebenarnya? Mana yang mudah bagi kamu untuk selesaikan? Boleh tak kongsikan sikit dengan cikgu? Kaedah graf Okey, kaedah graf tu bagus. Saya pun suka kaedah graf sebab apa yang kamu buat, kamu boleh terjemahkan dalam bentuk graf. Kamu akan rasa, wah, ini rupanya graf yang saya dapat. Okey, bagaimana nak kuasai? Okey, cikgu ada bagi soalan sebelum ini. Nurin ada hantar, saya dah lupa. Nurin biasa hantar kot. Tak bersilang. Okey. Kenapa tak PM cikgu? Tanya cikgu kenapa graf saya tak bersilang. Okey. Lepas ni kan, di antara ketiga-tiga kaedah ni kamu cubalah buat. Okey, cikgu share dah kan slide, ada tugasan cikgu bagi. Tak ramai yang hantar kelas kamu 3 usaha, 3 setia. Dari segi kehadiran, amatlah merosot sebenarnya. Cikgu nak marah pun kamu dah besar dah sebenarnya.
Kalau nak marah pun tak boleh juga sebab ada yang masalah. Ada yang tiada telefon, tiada data. Tak bolehlah nak disalahkan kat situ kan. Tapi semuanya atas kamu ya. Kalau kamu rasa kamu nak ilmu, kamu cubalah buat sesuatu Sebab yang ada ni kan, inilah senarai nama yang ada sekarang ni, yang masuk ni, inilah yang selalu masuk kelas. Okey? Inilah yang mungkin ada sedikit kesedaran untuk dapatkan ilmu. Sebab ilmu ni kita tak boleh datang dengan sendiri pada kita. Kita kena cari. Okey, dengan PDPR lagi ni, kamu tak rasa, wow, gila. Dah dekat 2 tahun dah. Kita hidup dalam keadaan macam ni, PDPR. Okey? Tolonglah. Cikgu bukannya jenis suka marah-marah ni. Paling kuat pun cikgu akan keluarkan nama yang tak adil ni. Okey, tapi terlalu banyak. 3 usaha. Cikgu tak tahulah kamu tak isi kehadiran ke, kamu tengok video tapi tak isi kehadiran ke atau macam mana. Tapi terlalu ramai yang tak adil. Terlalu banyak nama cikgu nak isi, cikgu nak tulis. Sebelum ni cikgu dah buat tapi berapa kerat je yang respon balik PM cikgu. Okey, mungkin ada masalah dan sebagainya lah. Okey, semua pada kamu cikgu tak boleh bantu. Cikgu kat rumah cikgu, kamu dekat rumah kamu. Kalau kat sekolah boleh cikgu tengok. Okey, kat rumah ni susah. Halangan dia besar. Kamu pun ada masalah juga kan. Ada adik-beradik kongsi tablet, telefon dan sebagainya. Jadi itu nasihat cikgu untuk diri sendiri dan juga untuk kamu semua. Kenapa cikgu nasihat ni? Cuba sayanglah ilmu tu. Cubalah sedaya upaya kamu untuk fahamkan. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu rasa untuk kelas hari ini sahaja. Okey, selepas ini cikgu cuba bagi satu tugasan kepada kamu menggunakan apa-apa kaedah yang kamu nak. Okey? Ada 3 kaedah kan? Pilihlah mana-mana kaedah pun. Janji kamu cuba buat. Bukanlah nanti kalau buka sekolah, tengok-tengok Allah, kosong buku, tak ada tulis apa-apa. So, ruginya kamu Cikgu tak rugi. Cikgu kongsi ilmu, makin lama, cikgu makin, insya-Allah makin mantap. Tapi kamu kalau tak buat apa-apa, tak tahu apa kamu punya kekuatan kamu. Okey, ada soalan tak? Kalau tidak ada soalan, kita stop sampai sini. Lepas ni cikgu akan kongsi